Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil waj'alna min ibadikas salihin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah rabbil alamin. Amma ba'd. InsyaAllah malam ni kita akan masuk tajuk cara mengeluarkan zakat. Tidak bertangguh daripada waktu wajibnya. Apabila suatu harta cukup nisabnya ataupun lebih dan genap tempoh setahun, zakat wajib dikeluarkan kepada mereka yang berhak menerimanya. Justru pemiliknya hendaklah mengeluarkan kadarnya yang wajib dengan segera, sekiranya terdapat dua syarat yang berikut. Kalau dah cukup haul, dah cukup nisab, terus keluarkan zakat, jangan tangguh-tangguh. Bila ada dua syarat ni, kena segerakan. Yang pertama, pemiliknya mampu mengeluarkan zakat tersebut, iaitu apabila harta berkenaan ada bersama-samanya. Tetapi jika harta itu tidak ada bersama-samanya, sama ada di tempat lain atau ada yang berhutang kepadanya, zakat tersebut tidak wajib disegerakan kecuali dia memiliki wang sebanyak kadar zakat piutangnya itu. Kalau dia serahkan pada pihak yang kedua untuk menguruskan harta tanaman dia, contoh macam tanam padi, dia serahkan pada syarikat bernas sebagai contoh, maka kena tunggulah. Kena tunggu. Kalau dia ada duit lain, umpamanya kan, dia dah tahu apa kadar yang dia kena keluar zakat, dia dah siap kira awal-awal. Kalau lambat sangat, kalau dia nak segera mengeluarkannya untuk mendapatkan fadilat, maka dia boleh keluarkan daripada harta yang lain, daripada duit. Yang kedua, ada golongan yang berhak menerima zakat tersebut atau ada pihak berkuasa yang diberi tugas mengutipnya. Orang dah tunggu. Orang dah tunggu. Yang pertama, harta tu ada dekat tangan kita. Yang kedua, orang dah tunggu. Cepat-cepat bagi, jangan lengah-lengah. Akan tetapi jika yang berhak menerimanya tidak ada, iaitu 8 golongan seperti yang disebut dalam Al-Quran, atau tiada orang yang mengurus kutipan bagi pihak mereka, dia boleh menangguhkan zakat tersebut sehingga didapati penerima yang berhak dan orang yang menguruskan kutipannya. Sekarang ni kaunter zakat ada banyak, kan? Dah cukup haul, dah cukup nisab, benda dah ada dalam tangan, terus pergi pejabat nampak zakat, serahkan aja. Dalam kitab ni dia sebut dalam konteks tidak ada pihak yang menguruskan zakat, maknanya kita bagi terus pada amil. Kalau amil dah tunggu depan kita, kan, dia tahu minggu lepas kita dah kutip hasil, dia datang rumah kita, terus bagi. Contohnya lah, dia nak sambung belajar OUM kan, bagi dia. Contoh lah kan. Asnaf juga tu, asnaf juga tu kan. Jangan tunggu amil je. Dia ada khilaf di kalangan ulama berkenaan dengan bayar zakat ni. Boleh ke tidak bayar zakat terus kepada asnaf, ataupun mesti bayar kepada amil yang dilantik oleh kerajaan, ataupun nak bayar dekat kedua-duanya. Nak bayar dekat amil pun kita bayar, dekat asnaf direct pun kita bayar. Ada khilaf, nanti kita tengok. Kita tengok. Kesan menangguh zakat. Apa kesannya kalau kita tangguh-tangguh bayar zakat? Kesan daripada menangguhkan zakat setelah terdapat dua syarat tersebut. Dia dah ada dua syarat tu. Yang pertama, harta tu dah ada dalam tangan dia, dah cukup haul, dah cukup nisab, harta tu dah ada dalam tangan dia, dia dah boleh keluarkan. Kemudian ada pula orang datang minta, sama ada amil ataupun asnaf. Tapi kita tahan lagi, tangguh.
Yang pertama berdosa. Hal ini demikian kerana dia dianggap menahan hak mereka yang memerlukan harta tersebut yang ada padanya tanpa sebab yang tidak dapat dielakkan. Jangan kita maki dia, hina dia. Tak sudah-sudah minta sedekah, tak habis-habis minta zakat. Yang dia minta tu dia punya. Itu hak dia. Kita tahan, kita berdosa. Walaupun kita yang penat cari rezeki. Aku penat-penat tanam padi, engkau datang senang nak minta je. Itu bukan kau punya, itu dia punya. Dalam Quran pun dah sebut, wa fi amwalikum haqqul lis-sa'ili wal mahrum. Dan dalam harta kamu tu ada hak bagi orang yang meminta-minta dan orang yang menahan daripada meminta-minta. Dia malu, dia nak minta, malu. Tapi dia punya. Namun tidak mengapa sekiranya kelewatan itu disebabkan menunggu kedatangan keluarga, jiran atau sesiapa di kalangan yang ada di situ yang lebih memerlukannya, dengan syarat kelewatan itu tidak terlalu menyusahkan mereka yang ada di situ sehingga menyebabkan mereka bertambah lapar dan kesempitan. Jika demikian, perbuatan itu tetap berdosa. Dia nak keluarkan zakat, tapi dia tahu ada saudara mara dia yang layak, termasuk dalam asnaf. Ada saudara mara dia yang nak belajar, sambung belajar. Ada saudara mara dia yang fakir miskin. Maka itu yang wajib diutamakan. Orang yang datang tu katakan satu kampungan kita, tapi dia tak ada pertalian darah, tapi ada saudara mara kita yang memerlukan. Jadi kita boleh utamakan saudara mara. Ini dalam zakat dan sedekah kena utamakan aqrabin, kaum kerabat. Bukan takat adik-beradik, ahli keluarga saja, sepupu sepapat, 2 pupu, 3 pupu, itu semua yang ada pertalian darah disebut aqrabin. Paduai, miras mentua, itu yang mesti diutamakan dulu. Itu dia punya orang kata apa? Keutamaannya ialah pada aqrabin dulu, kemudian baru orang lain. Tapi janganlah bagi dia menunggu sampai sebulan, orang tu dah datang depan rumah kita. Kemudian menjadi tanggungan. Yang pertama tadi berdosa, yang kedua menjadi tanggungan. Ini bermakna hak penerima zakat yang ada dalam harta berkenaan akan menjadi beban tanggungan pemiliknya. Seolah-olah macam dia pegang harta orang. Bahagian zakat tu dah ada, dia dah tahu, dia dah pegang, dah ada lantangan dia, dah cukup haul, dah cukup nisab. Ada orang minta, dia tahan-tahan lagi. Maknanya dia memegang amanah, dia pegang harta orang. Kalau rosak dia kena ganti. Kalau dia dah terguna dia kena ganti. Sebab tu hak orang bukan hak dia. Jadi dia menjadi tanggungan. Jadi tanggungjawab dia. Dia bertanggungjawab mengganti hak penerima sekalipun semua hartanya rosak binasa. Dia simpan beras, katakan 50 kilo untuk zakat. Dia tahan-tahan sampai beras tu rosak, dia kena ganti. Dia kena ganti. Hal yang demikian kerana kecuaiannya melengah-lengahkan pemberian zakat tanpa halangan. Kesannya dia terpaksa menanggung akibat kecuaiannya itu demi memelihara kepentingan hak penerima zakat, sekalipun kelewatan tersebut disebabkan menunggu kedatangan mereka yang disebutkan tadi. Yang ketiga, wakil menangguhkan pembahagian zakat. Kesannya tadi dua je. Kesannya tadi dua, berdosa. Yang kedua menjadi tanggungan. Baik, wakil menangguhkan pembahagian zakat. Kita dah bagi dekat wakil, contohnya Amil lah, tapi dia pula yang menangguh-nangguhkan pengagihan zakat. Daripada perbincangan tersebut jelas menunjukkan bahawa orang yang diwakilkan untuk membahagikan zakat juga tidak harus melengah-lengahkannya setelah kadar yang wajib zakat diberikan kepadanya dan golongan yang berhak menerimanya telah didapati.
Jika dilengah-lengahkan, dia juga berdosa dan dipertanggungjawabkan. Amil pun tak boleh lengah. Amil pun tak boleh lengah. Kalau Pak Imam pegawai syarak dekat masjid, dekat surau, dia lantik jadi amil, bagi kawasan dia, bagi qaryah dia, orang nak bayar zakat, contoh bayar zakat perniagaan hujung tahun, bayar zakat perniagaan hujung tahun, memang itu bukan zakat fitrah. Zakat fitrah dia ada tempoh dia sebelum raya kan, sebelum sembahyang raya. Zakat perniagaan dia dalam senarai dia memang dah ada dah senarai orang miskin. Dia tahu hujung tahun tu memang orang nak pakai duit, nak beli baju sekolah anak, nak bayar yuran dan macam-macam kan. Dia tangguhkan. Bulan 2 baru dia terhege-hege nak bagi kan. Orang fakir miskin yang mengeluh lah, kata bila lah nak dapat ni kan, terpaksa pinjam lah, pujuk anak pakai baju lama yang koyak-koyak, jahit sikit, pakai kasut koyak, pakai beg koyak. Dia tangguhkan dosa dia juga kena bertanggungjawab. Kalau bagi duit tak apalah, duit tak rosak. Kalau bagi beras, kita dah bagi beras kat Amil kan, kita ambil lengah-lengah, makan bubuk padan muka. Amil tu yang kenakan senang pegang amanah ni. Dalam hal ini, para pengurus badan-badan kebajikan hendaklah mengambil perhatian berat tentang perkara ini, dan mereka hendaklah mengetahui bahawa perbuatan menyimpan harta kewajiban zakat yang diterima daripada pemiliknya sebagai modal pusingan bagi akaun dan tabung badan tersebut, atau badan tersebut mengagihkannya kepada mereka yang berhak menerima dalam tempoh setahun secara pemberian bulanan, kedua-duanya adalah menyalahi syariat Allah yang mewajibkan hak penerima diberikan dengan segera. Ini kata tiga-tiga syekh. Maknanya orang yang memperniagakan duit zakat ni berdosa. Duit zakat dia perniagakan, dia buat modal. Dia buat modal. Yang pertama, dia berdosa kerana menangguhkan. Sepatutnya dapat tahun tu kena habiskan. Ini kau buat bangunan besar-besar, masuk Facebook. Bangunan dokumen cantik, dokumen besar, banyak bilik kosong, banyak pejabat kosong, hantu duduk situ. Tapi orang miskin, dia dapat apa? Dapatlah Milo, beras 5 kilo, 10 kilo. Nak beli pakaian budak pun tak cukup. Ada yang dapat pakaian tapi yuran sekolah tak boleh bayar. Ya, bulan pertama tu masa daftar tu free, tak bayar-bayar apa. Tapi cikgu minta bulan kedua, bulan ketiga. Cikgu bukan bodoh, aku cikgu. Guru besar kata, masa daftar hari pertama tu jangan minta duit, jangan minta apa-apa. Ya, gila free. Dia kata lengah ngangkung pergi sekolah, bawa beg ni. Buku pun dah siap kat kedai buku, bayar, terus masuk beg. Lengah ngangkung. Bulan kedua cikgu minta yuran PIBG, yuran itu, yuran ini. Punya free tu hari pertama je. Jadi yang melengah-lengahkan tu, sampai dia perniagakan, buat niaga pula. Memang ada pendapat ulama contemporaries, contohnya Dr. Yusuf Al-Qaradawi, dia kata boleh diperniagakan duit zakat itu kalau pasti ia boleh mendatangkan keuntungan dengan niat untuk memperbanyakkan lagi hasil zakat supaya yang menerimanya boleh terima lagi banyak. Itu syarat dia. Tapi soalnya dia dah melengah-lengahkan pemberian zakat, sedangkan ramai fakir miskin. Lebih-lebih lagi sekarang ni dekat Kelantan masih ada lagi yang tinggal dalam pondok dah 5 bulan. Kalau pusat zakat tak buat sesuatu, dia simpan lagi. Ataupun yang lebih menyedihkan lagi, dia bantu orang miskin dekat luar negara. Ini lagi sangat-sangat tak patut. Dalam keadaan macam ni, dalam keadaan sukar ni, kita kena utamakan rakyat negara kita. Sebab sebelum ni dia bagi hasil pada negara, dia bayar zakat, dia bayar cukai pada negara.
Tapi kita pergi bantu pula orang luar, kan? Buat sementara ni kena hentikan dulu sumbangan kepada fakir miskin, orang susah, saudara mara kita yang ada kat luar. Hentikan dulu, bagi dekat Kelantan. Sampai sekarang masih lagi ada yang tinggal dalam pondok, anak sekolah apa ni. Ni tak lama lagi nak bulan puasa, dengan elektrik tak ada, air tak ada, air bersih tak ada, tak ada air hujan. Ada gambar dia, saya tengok, tak ada air hujan. Bukan Kelantannya, Pahang ada, Pahang baru. Apa dia? Itu pondok tunggu durian, bukan? Itu orang tak tahu Ustaz, bertahun-tahun. Ha? Tinggal kat situ bertahun-tahun orang tak tahu. Luar sikit. Jadi itu memang jadi tanggungjawab Amil. Engkau gatal-gatal suruh orang semua bayar dekat engkau, tapi engkau tak nak usaha cari fakir miskin. Engkau kena usaha cari. Itu amanah. Bukan kau tunggu orang datang dekat pejabat engkau duduk senang-senang lendang, duduk bawah aircon dengan duit zakat, suruh orang isi borang. Orang datang minta borang, kau halau macam pengemis. Dosa tau, dosa. Geram aku. Geram. Yang bagus tu memang bagus, dia faham hukum. Dia terangkan dekat kita prosedur ni macam mana kan. Yang bagus tu baguslah. Nanti ambil yang betul kan. Ha? Tahun-tahun. Masalahnya siapa nak kerja jadi amil? Sepatutnya amil ni bagi pada orang yang berilmu. Orang yang ada, ini dia nak bagi gaji rendah. Contohnya lah, dia nak bagi gaji rendah, tentulah orang yang berpelajaran rendah, yang mohon. Orang, kalau katakanlah dia bagi gaji basic 1,500, orang ijazah tak mau, dia minta. Bukan sombong, bukan ni. Ni keperluan hidup. Keperluan ni hidup. Kalau dah kerja Jacob dapat basic 2,000 lebih, takkan dia nak minta jadi amil dengan gaji 1,000 lebih. Ni contoh lah, saya buat contoh. Part time tu ni. Ha? Ya, Part time. Part time kalau zakat fitrah, ya memang part time. Tak boleh. Ini zakat zakat perniagaan, zakat pendapatan, zakat wang simpanan, zakat tak apa benda apa ni semua kan. Dia memang kena ada office, ada pegawai yang tetap yang cekap. Memang saya baca dalam banyak jurnal yang dibuat yang mengkaji tentang zakat ni, kelemahannya apa semua. Memang sekarang ni dia dah upgrade. Dia dah tambahkan pegawai-pegawai yang berkemahiran dalam IT contoh, supaya urusan zakat tu lebih cekap. Sebelum ni kebanyakannya ustaz, pengajian sekolah Arab, sekolah agama sampai sekolah menengah. Dia faham tentang zakat, ilmu zakat, tapi dari sudut kemahiran IT, kemahiran teknologi ni dia lemah. Jadi menyebabkan macam-macam hal jadi tergendala. Contoh nak simpan data, rekod apa ni, fakir miskin. Kalau semua main tulis tangan, habislah kan. Semua main simpan dalam fail macam dekat Mesir tu. Mesir tu tak apa, dia cakap 10 tahun punya data dia boleh simpan gitu. 10 tahun punya data dia boleh simpan. Kita datang minta urusan, dia kata okey, awak ni keluar urusan Masjid Azhar dekat cawangan mana, tahun bila, kita sebut tahun je, dapat dia cari. Dia memang cakap. Tapi kita kejap tak jumpa lah, datang minggu depan boleh? Minggu depan. Bukan saya nak merendah-rendahkan ustaz-ustaz ni, tak ada. Sekarang ni dia tengah upgrade, ditambahkan. Tapi ilmu tentang halal haram, simpan duit zakat, dia perniagakan. Dia perniagakan, kemudian niaga terlokup nak tu. Terlokup. Dulu buat koperasi pakai duit zakat. Orang tanya, ya memang betul. Niat kita nak kembangkan. Nak kembangkan. Saya tak nak sebut negeri mana sebab masuk dalam Facebook nanti. Pekerja lebih ramai daripada pelanggan. Sudahnya terlokup. Walaupun dekat tengah pusat bandar. Mana ada lagi sekarang?
Kalau saya sebut kat mana tempat dia, nanti semua orang boleh cari. Kan? Koperasi Ustaz. Dia buat koperasi. Ya? Jangan dosa. Dosa. Yang sebaik-baiknya nak elak daripada risiko. Sebab duit peniaga ni dia ada risiko. Mana ada perniagaan yang jamin boleh untung. Walaupun yang kerajaan jamin. Contoh macam bank, kerajaan jamin pun rugi. Berapa banyak bank yang rugi walaupun kerajaan jamin. Dulu bank Islam pernah rugi, kerajaan bail out, tampung balik kerugian. Kerajaan bail out tu, tampung balik kerugian tu dipakai di mana? Di rakyat juga. Kan? Jadi duit zakat janganlah buat main-main. Saya tengok saya baca dalam berita kan, baru ni ada kemalangan dekat lebuh raya Duke tu kan. Lepas tu ada pihak lain cuba bangkitkan isu lain. Dalam beberapa minggu yang lepas, ada pasangan suami isteri kemalangan lori, dua-dua meninggalkan 5 orang anak. Pusat zakat mengatakan mereka dah mula bagi zakat, bagi sumbangan bulanan. Bulan 700. Budak 5 orang sekolah. Kan? Mana cukup zaman sekarang. Dia bagi dekat bapak saudara budak-budak ni yang bela. 5 orang, 700. Beli pakaian sekolah ni dah berapa kan? 700 bulan 700 bulan tu. Budak-budak 5 orang ni dah tentulah tak bekerja, sekolah lagi. Soal mak bapak angkat dia ataupun orang yang bela dia ada pekerjaan, itu soal lain. Kan? Dia pastikan betul-betul cukup untuk perbanyakan budak-budak ni. Dia tidak layak menerima zakat atas nama anak yatim piatu tu. Kan? Tetapi dia fakir miskin, dia hilang tempat bergantung, masuk dalam asnaf fakir miskin. Dan tentulah fakir miskin, dia tak boleh bekerja. Apa takrif fakir, apa takrif miskin? Fakir ialah rezeki yang dia ada hari ni cukup untuk hari ni. Kais pagi makan pagi, itu fakir. Kalau miskin, rezeki yang ada pada dia cukup untuk hari ni dan esok, itu takrif. Kalau jutawan fakir, itu siapa nama dia? Fakir miskin. Tak ada cerita jutawan fakir. Bukan Nabil. Alah, yang senario punya lawak tu. Apik, Saiful Apik. Dia jutawan fakir. Nama dia fakir. Bapak dia bagi nama fakir, memang kecil-kecil dia fakir. Tiba-tiba dia jadi kaya, jutawan. Itu cerita membohong saja, nampak gelap je. Jadi kalau dalam kes budak 5 orang tu, dia dah tentu dia tak boleh bekerja, jadi dah tentulah masuk dalam asnaf fakir. Saya ulang balik ayat tadi. Dalam hal ini, para pengurus badan-badan kebajikan hendaklah mengambil perhatian berat tentang perkara ini, dan mereka hendaklah mengetahui bahawa perbuatan menyimpan harta kutipan zakat yang diterima daripada pemiliknya sebagai modal pusingan bagi akaun dan tabung badan tersebut atau badan tersebut, mengagihkannya kepada mereka yang berhak menerima dalam tempoh setahun secara pemberian bulanan. Kedua-duanya adalah menyalahi syariat Allah yang mewajibkan hak penerima diberikan dengan segera. Malah ia bertentangan pula dengan hikmah dan tujuan zakat yang disyariatkan untuk memberi keselesaan hidup kepada orang fakir dan siapa yang seumpamanya, iaitu dengan memberi sejumlah harta zakat mungkin dapat membantunya membuat persiapan kerja yang baik dan menjadi sumber rezeki yang berkekalan. Ini dia merujuk pada situasi di negara Arab.
Di negara Arab ada badan NGO, badan kebajikan yang menguruskan zakat. Jadi wang zakat tu dia gunakan, ada sebahagiannya yang menggunakan wang zakat tu untuk satu bisnes. Daripada keuntungan tu dia bagi zakat kepada fakir miskin ataupun asnaf melalui sumbangan bulanan. Tapi di Malaysia ni tak ada badan yang buat macam tu. Yang menguruskan zakat ialah amil yang dilantik oleh kerajaan, melalui pusat zakat. Jadi mengikut pendapat ulama-ulama ni, Syekh Mustafa Al-Khin, Syekh Mustafa Al-Buraq dan Syekh Ali Al-Sarbaji, jumhur ulama dalam mazhab Syafi'i, dia kata tak boleh bagi zakat dalam bentuk sumbangan bulanan. Dia dapat sedepu sekali, dia simpan, contoh dalam akaun bank ke apa, ataupun dalam mana-mana pelaburan, dia bagi sikit-sikit, sebulan. Sepatutnya bagi sedepu. Ini kata dalam kitab ni lah. Tapi kita tengoklah Menteri Fatwa Kebangsaan Malaysia ni apa pandangan dia. Kalau dia kata umpamanya pihak pengurusan zakat di Malaysia, pihak Baitul Mal, dia kata kita buat macam tu, kita bagi sumbangan agihan secara bulanan untuk mengelakkan bahawa wang zakat ni disalah urus oleh penerima zakat. Umpamanya dia dapat banyak-banyak, dia pergi tikam, dia pergi loteri, contohlah, ataupun dia gunakan pada tempat-tempat yang tak sepatutnya. Banyak dia dapat bulan ni, contohnya dia joli habis nak tunggu lagi 11 bulan tahun yang berikutnya. Jadi mungkin ada pandangan-pandangan yang begitu yang menyebabkan mereka buat keputusan supaya bagi sumbangan dalam bentuk bulanan. Ada yang kata tak bagi duit, tapi dia bagi voucher. Saya ada dengar tu, bagi voucher dekat kedai-kedai tertentu yang berdaftar dengan pusat zakat, pergi ambil barang keperluan harian. Itu nak mengelakkan daripada wang zakat tu disalahguna, contohnya kan. Tak apalah, yang penting cukup. Ini aku tengok satu plastik, la ilaha illallah. Ini kedai di mana ni, antara kedai yang buat sistem tu. Dia terima voucher daripada fakir miskin. Saya tengok, pernah tengok depan mata saya. Dia tengok ni kan, dia kategori kan macam keluarga kecil, keluarga sederhana, keluarga besar. Macam keluarga kecil tu dia rasa ni macam bagi voucher tu 150 ke macam tu lah. 150 Lepas tu sebulan ni makan lah. Pihak penilai ni dia kena lihat keperluan sekarang ni bukan makan minum je. Jual minyak pun keperluan. Takkan nak jalan kaki, kena ada gaut pula kan. Minyak motor pun keperluan. Minyak kereta, kalau dia pakai kereta, dia berniaga jual kuih kan, itu pun kena dipertimbangkan. Bagi voucher makanan, takut salah guna. Yelah, dia beli makanan, habis kereta tak payah jalan. Nak bayar yuran sekolah anak, budak sakit, nak bawa pergi klinik, tu kena pertimbangkan. Bila kita sebut, nanti dia kata nanti tak cukup. Habis kau buat bangunan besar-besar tu cukup, kau duit. Kau cabut aircon-aircon yang diguna oleh pegawai tu. Engkau selesa duduk dalam tu, guna duit zakat. Sedangkan asnaf ni cukup-cukup makan je kau bagi, ada yang tak cukup. Memang saya tengok dalam kajian jurnal yang dibuat, kita ramai yang kata tak cukup. Asnaf zakat ni ramai yang kata tak cukup. Tak cukup Tapi engkau selesa duduk dalam tu. Kau guna aircon tu duit siapa? Duit orang yang kau bagi tak cukup tu. Gaji yang kau cekik setiap bulan tu, kau cekik gaji tu, kau bagi duit siapa? Duit dia. Kau guna internet tak pejabat tu kan. Wah, penat lah kerja, buka Facebook lah kejap,
Cara nak jalan. Duit siapa? Duit orang yang kau bagi zakat tak cukup, kau tanggunglah dosa. Bukan senang bukan senang. Ini pendapat Syekh ni dalam masalah urusan dalam negara kita, kita rujuk kepada pihak berkuasa agama. Tapi saya boleh mungkin dengarlah keluhan-keluhan, luahan-luahan, dan bagilah kerjasama kepada pihak yang buat kajian. Banyak pelajar-pelajar yang buat kajian tentang zakat ni, dan ada yang kata tak dapat kerjasama yang baik. Dia sembunyikan data, dia tak cakap perkara yang sebenarnya. Sedangkan orang buat kajian tu bukan nak tangkap kau bawa dekat SPM, tak. Untuk penambahbaikan. Bila kita kata pengagihan zakat tak sempurna, tak diuruskan dengan baik, apa bukti? Orang akan tanya pada pengkaji ini, apa bukti? Kau jangan main cakap, jangan tuduh, yang fitnah. Ini statement daripada pejabat ni, pejabat ni. Perlukan tu. Kalau kau tak bagi kerjasama, tak pasal-pasal orang yang nak buat kajian penambahbaikan tu, tak pasal-pasal dia kena tuduh fitnah. Pihak yang berkenaan bila dah dapat kajian-kajian tu, lihatlah, kena bincang macam mana nak atasi perkara tu. Tapi ulasan daripada kebanyakan pengkaji, dia kata memang dah banyak perubahan, dah banyak penambahbaikan apabila kutipan zakat ni diswastakan. Tak apa dia swastakan, dia ambil hak dia sebagai amil. Katakan ada satu syarikat diberi tender oleh kerajaan negeri, contoh, untuk uruskan zakat, dia ambil keuntungan syarikat tu, ambil bahagian amil, dia ambil 1/8, boleh? Tapi dengan syarat buat betul-betul lah. Jangan bangunan kau bukan megah, pegawai kau bukan main kereta besar-besar, tapi orang yang dapat zakat tu ciput je, kena amanah lah. Kalau dia kata nak buat macam ni, dah memang ini banyak ni yang kita dapat, kata, habis yang bahagian kau bukan banyak lagi, kan? Untuk efisiensi dibolehkan kita swasta kan. Memang kalau ikut kaedah pun amil memang ada bahagian dia 1/8. Ikut kaedah tu kan, kita swasta kan. Jadi syarikat tu dia ambil 1/8 daripada kutipan zakat. Yang pertama dia kena telus, dia kena audit betul-betul berapa yang dia dapat, kena laporkan. Dia ambil bahagian dia je, kan? Kemudian dia kena tingkatkan kecekapan dan pastikan hasil zakat meningkat. Macam mana nak meningkatkan hasil zakat? Kenapa hasil zakat kurang? Sebab orang tak percaya. Orang tak percaya. Macam mana orang nak percaya? Jadi kena tingkatkan kepercayaan orang ramai. Dia orang tengok sendiri pengagihan zakat tu, orang nampak hasil ni. Dia ada khilaf, boleh bagi terus dan boleh bagi pada amil. Amil ni pula yang dilantik oleh kerajaan, dia sebenarnya bukan tanggungjawab dia, tetapi dia tolong menguruskan perkara ni. Dan kerajaan tak boleh ambil duit tu. Kerajaan tak boleh ambil duit tu, kena bagi. Dia tak boleh, kerajaan tak boleh anggap duit zakat ni sebagai pendapatan negara. Tak boleh. Kecuali dia ambil sikit pada duit tu, berapa bahagian untuk buat sekolah, dia bawa aznaf fi sabilillah, ataupun dia ambil berapa persen, 1/8 dia bagi pada kanak-kanak ataupun budak-budak yang belajar, budak sekolah, bagi beasiswa. Bagi beasiswa, bukannya pinjaman. Tapi yang dibuat pinjaman, dia suruh orang tu bayar balik. Duit dia apa pasal dia kena bayar balik? Nanti orang lain nak bayar, orang lain selepas dia nanti nak guna juga. Zakat kan kau kutip tiap-tiap tahun. Zakat kau kutip tiap-tiap tahun, apa pasal budak tu nak kena bayar balik? Kau kata zakat.
Zakat dia buat pinjaman. Mana belajar orang ni? Kan aku yang jadi mufti kan? Kenapa bagi alasan ya, kita suruh budak tu bayar balik supaya bila dia bayar, adik-adik bawah dia boleh guna. Kau kan kutip tiap-tiap tahun. Justru wajarlah diingatkan kepada semua pengurus badan-badan kebajikan yang jujur agar tidak terjebak dalam penyelewengan ini, supaya mereka mendapat ganjaran daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan kerja serta segala usaha yang dicurahkan untuk memberi khidmat kepada mereka yang memerlukan tidak menjadi sia-sia. Kena amanah betul-betul. Memang kerajaan kena usaha supaya orang bayar zakat melalui dia, supaya orang pun kena fikir juga. Kalau kita bayar direct, banyak buruk dia juga daripada baik. Buruknya apa? Pembahagian tu tak sekata. Faham? Pembahagian tu tak sekata. Contoh, orang taman ni dapat, orang taman lain tak dapat. Contoh. Ataupun orang taman ni dapat banyak, orang taman ni dapat sikit. Tak sekata walaupun level kesusahan dia sama. Dan ada yang tak dapat langsung sebab orang tak tahu. Kerajaan dia yang tahu, dia ada agensi. Macam mana nak kenal pasti ada orang fakir miskin kan? Tapi tak juga. Ramai orang fakir miskin yang kerajaan tak tahu. Itu baca juga. Bila sampai kat JKK dia tapis kan? Orang yang lebih susah tak dapat. Tiba-tiba anak saudara dia dapat. Anak saudara dia pakai potong wajah. Contoh. Yang Myvi dia tak bagi. Marah. Yang saving tak bagi. Yang savvy pun dia tak bagi. Yang kancil pun dia tak bagi. Yang kancil. Tak, rumah yang ada asrul dia tak bagi. Mana tak bagi Rumah ada asrul dia betul kaya. Ya. Jadi ukuran susah senang tu kena lihat. Kena lihat betul-betul. Ataupun kalau mekanisme tu tak sesuai, melalui pengurusi JKK tak sesuai, bagi melalui masjid. Contohnya kan, Setiap Korea kan di masjid. JKK ni dilantik oleh kerajaan. Ini dia milik di sana kan. Ya. Dia lebih pada politik. Memang tak adil lah. Dalam bab zakat ni kena beritahu pihak PBT tempatan, pihak penghulu, pihak pengurusi JKK, pengurusi taman tak boleh main sentimen politik dalam urusan agama. Baik, zakat yang dikeluarkan sebelum waktu wajib. Belum sampai waktu wajib tapi dikeluarkan zakat, macam mana? Apabila seorang pemilik harta ingin mengeluarkan zakat sebelum tiba waktu wajibnya, maka hendaklah dilihat kepada keadaan yang berikut. Jika dia mengeluarkan zakat sebelum cukup nisabnya, perbuatannya itu tidak diambil kira dan harta yang dikeluarkannya tidak dianggap sebagai zakat. Ini berarti apabila hartanya mencukupi nisab selepas itu dan genap tempohnya setahun, dia wajib mengeluarkan zakatnya tanpa mengambil kira harta yang telah dikeluarkan sebelum waktu dahulu. Faham? Contohnya, dia dapat 1000 kilo beras. Contoh 1 tan beras dia dapat. Belum sampai, belum habis petik lagi kan? Petikan yang tuaian yang pertama tu dia dah keluar dulu. Katakan dia keluarkan dia sedekahkan katakanlah 50 kilo. Dia dapat 1 tan 1000 kilo, dia keluarkan 50 kilo. Itu tidak boleh dikira zakat. Dikira sedekah. Sebab belum sampai waktu wajib. Belum sampai waktu wajib. Tapi bagi tanaman memanglah bila tuai je terus keluar kan. Buat contoh lain lah, contoh perniagaan. Dia berniaga wang simpanan.
Belum sampai setahun kita keluarkan zakat. Kita kata itu bukan, kita kata itu zakat, tapi tak dikira. Kena ikut ketentuan. Kena kira yang dah cukup setahun tu. Kita dah PSP lah. Macam kita dah PSP, kita ambil yang berapa persen kan, yang awal keluar. Lepas tu ada yang kata kena bayar zakat yang awal tu. Ada yang kata tak bayar zakat, ada usul semua. Jadi yang bayar zakat. Katalah dia ambil RM10,000, dia bayar RM200,000 kan. Lepas tu besok baki dia kata RM30,000, dia bayar RM30,000. Termasuk dalam ni Ustaz. Sampai tu Sepatutnya kalau belum sampai haul dan nisab, tak boleh keluarkan zakat. Kalau keluarkan, itu tidak dikira zakat, itu dikira sedekah. Tapi tak tahulah kalau pihak kerajaan dia melihat pada pandangan-pandangan yang lain. Ini kita belajar kitab ni kan. Nanti kita tengok dalil dia. Kita tengok dalil. Boleh jadi mereka merujuk kepada pandangan ulama-ulama yang lain. Boleh jadi ulama-ulama Contemporary ataupun ulama daripada mazhab lain. Itu bab tu tak apalah. Kita boleh terima lah. Kita boleh baik sangka lah. Ia berdasarkan hadis Annal Abbas radhiyallahu anhu sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ta'jil sadaqatihi qabla an tahulla farakhasa lahu fi dhalika, yang bermaksud Abbas ni bapa saudara Nabi. Abbas radhiyallahu anhu bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang zakatnya yang dikeluarkan sebelum tiba masanya. Baginda telah memberi kemudahan kepadanya dalam perkara tersebut. Apa maksud hadis ni? Saya dah lompat je. Oh, ada. Yang atas tu tak baca lagi, uraian atas tu. Hal yang demikian yang tadi tu dia kata apa? Ini berarti apabila hartanya mencukupi nisab selepas itu dan genap tempohnya setahun, dia wajib mengeluarkan zakatnya tanpa mengambil kira harta yang telah dikeluarkan sebelum waktu dahulu. Ini yang tadi yang saya cakap. Ada uraian lagi bawah tu. Hal yang demikian kerana nisab yang menjadi sebab wajib zakat tidak ada sama sekali. Nisab tu dah tak ada sebab dia dah keluarkan dulu. Perbuatan ini sama seperti membayar harga sebelum berangkat membeli barang. Pembayaran itu tidak dianggap harga dan tidak terlepas daripada wajib menunaikan harga barangan tersebut selepas berangkat. Adapun zakat yang dikeluarkan setelah cukup nisab tetapi belum cukup tempoh setahun, ia dikira sebagai zakat. Yang tadi itu tak cukup nisab, belum cukup nisab lagi. Contohnya apa? Nisab ni kadar itu haul. Nisab ni contoh kambing, kalau kambing 40 ekor. Macam mana nak? Kambing tu bunting kan Ustaz, dia ada 39 ekor, lagi seekor bunting. Maknanya dia belum beranak lagi, tapi dia dah bayar ganda dia. Okay, ini baru 39 lah. Macam mana yang dimaksudkan belum cukup nisab? Dia dah keluarkan zakat dulu. Contoh dia dah start simpan mula bulan 5, bulan 12, setahun kan? Bulan 12 so bulan contoh bulan 5 masuk sampai bulan 12 tak setahun. Bulan 5 dia setahun cukup. Macam ni. Kambing dia ada 40 ekor. Empat 40 ekor tu belum cukup setahun.
dia keluarkan zakat. Belum sampai tempoh wajib Tempoh wajib ialah setahun. Belum cukup tempoh setahun dia dah keluar awal-awal, dia anggap itu zakat, dia keluarkan seekor kambing. Sekali selepas dia keluarkan tu, dia takdirkan kambing dia beranak seekor. Jadi tadi dah kurang seekor kan. Sekarang ni dah cukup 40 tadi bila beranak seekor. Cukup setahun, dia kata aku tak payah keluarkan zakat lagi. Hari tu aku dah keluar. Aku tak dikira. Faham? Lagi sekali, dia ada 40 ekor kambing yang belum cukup setahun. Kan? Tempoh wajibnya ialah bila dah cukup setahun. Belum sampai tempoh wajib, dia dah keluarkan dulu. Dia dah keluarkan seekor. Tadi kambing dia 39 ekor. 39 ekor ni nisab dia tak cukup. Sekali ditakdirkan kambing dia beranak seekor, dah cukup 40 ekor. Cukup setahun, dia kata dia tak payah keluarkan zakat sebab niat dia yang keluarkan seekor dulu ialah zakat. Sedangkan tak cukup tempoh wajib lagi. Jadi yang itu tak dikira, yang itu dikira sedekah je. Jadi yang sekarang ni kira kena keluar lagi seekor. Bab kedua tu. Bab yang kedua Kita tak baca. mana hal yang demikian? Kiranya zakat dibuka sekarang cukup satu tapi tidak genap tahun. Dia tetap dikira dengan zakat. Mana? Pusat lain. Apa China tu saja. Kat mana tu? Yang dia kata ini bermakna tidak perlu mulakan zakat apabila tempoh nisabnya cukup setahun nanti. Ini berarti apabila hartanya mencukupi nisab selepas itu. Mula-mula 40, dia keluarkan seekor, dah tak cukup 39 kan? Tapi lepas tu cukup balik, beranak lagi seekor. Macam yang saya cakap tu lah. Ini berarti apabila hartanya mencukupi nisab selepas itu dan genap tempohnya setahun, dia wajib mengeluarkan zakatnya tanpa mengambil kira yang dia dah keluarkan dulu. Yang dia dah keluarkan dulu, dia tak boleh kira sebagai zakat. Itu kira sedekah. Maknanya kena tunggu dulu tempoh wajib. Dia cenekil dia tahu nak dia. Yelah, niat dia nak mensegerakan. Niat dia nak segerakan. Misalnya contoh macam seseorang tu dapat gratuity. Duit Gratuity je memang baru dapat, maknanya tempoh setahun tu tak ada lagi lah. Tapi ada orang ulama lah yang menerangkan sebelum guna duit tu terbaik bayar zakat. Jadi seseorang tu dah buat dah, adakah perlu setahun tu nak bayar zakat lagi? Duit habis. Benda tu, gratuity tu benda yang bermusim. Benda yang bermusim kena ikut zakat tanaman lah. Dapat je tu bayar. Oh, tu sikit lain. Jangan tunggu setahun. Kalau kau tunggu setahun, anak kau minta, laki kau minta, bapak kau minta, semua nak beli motor. Habis lah. Kan dia dapat SP kan? Dia macam tu lah. Dia dapat. Dia benda yang dapat bermusim ni, dia ikut zakat tanaman lah. Dapat je tu bayar. dapat terus bayar. Siap. Ada lagi ni? Saya habis belajar bulan 4 tahun depan tu. Ustaz macam ni tak kena tanya sikit lah. Kita nak belajar. Kita nak belajar susah. Namun susah naik. Mana yang lebih penting? Macam mana lagi sekali? Kita nak gaji. Nama memang lama sangat naik. Kita nak pergi haji, dah pergi ke belum? Belum lah. Belum pernah lagi. Betul? Mana yang lebih penting? Mana yang perlukan duit nak pergi belajar? Mana perlu? Yang nak pergi belajar tu siapa? Anak. Tak kira lah siapa-siapa. Dia ada beza anak dengan orang lain. Kalau anak yang dalam bawah tanggungan kita, kita kena dahulukan yang itu. Dia kewajipan haji ni kewajipan yang bersyarat kalau mampu. Apa maksud kalau mampu? Ada lebihan.
kita dah penuhi segala keperluan hidup kita, ada lebihan dengan duit lebihan tu cukup belanja untuk pergi haji, baru pergi, wajib. Selagi tak cukup, selagi tu tak wajib. Sebab dari kita ada duit nak simpan untuk zakat, untuk pergi haji kan. Maknanya dia pergi haji, wajib dah bagi dia pergi haji. Wajib. Tapi kalau anak dia nak pakai duit masa tu urgent, tak ada jalan lain untuk anak tu dapatkan kewangan, minta pinjaman tak dapat, zakat pun tak dapat, daripada dia minta-minta, itu tanggungjawab kita, itu kewajipan kita. Melainkan anak tu dah umur 38, dia dah ada ijazah, ngada-ngada nak sama mata, tu lain lah. Itu bukan tanggungjawab kita lagi. Boleh dah pergi. Tapi kalau anak tu berumur 19, umur 20, umur 19, umur 20 tu masih lagi umur sedang belajar. Ghalibnya orang habis belajar umur 24, 22 dah ada ijazah. Tapi pula haji tu ada peluang besok tak vaksin, dipanggil 10 tahun lagi dalam masa lah. Nama dah naik ke belum? Nama dah naik. Kita nama tak naik. Kita kalau nama naik pula Kalau nama dah naik, ini kita nama tak naik-naik. kalau nama dah naik, dia ada jalan lain lagi. Ada ulama mengharuskan kita buat pinjaman untuk pergi haji. Walaupun berhutang, namanya berhutang, sebab syarat nak pergi haji ni kena selesaikan hutang. Syarat dia, kalau kita ada hutang dengan orang, kita nak pergi haji, kena minta izin. Kecuali hutang yang boleh dibayar. Contoh macam potong gaji. Contoh, tak bayarlah kau pergi merayu dekat bos kan, hutang kereta. Memang boleh bayar kan. Tak bayar pergi dekat bank tu, merayu dekat pengurus bank, katanya pergi haji ni boleh tangguh tak bayar duit kereta ni, tak bayar. Ikut pendapatan bulanan kau bayar kan. Sudah. Jadi kalau dalam kes anak tu tengoklah, kalau ada jalan naik. Kalau nama dah naik, ini nama belum naik kan. Yang penting duit tu ada. Duit yang disyaratkan oleh temu haji tu 1,500 ke 2,000? 1,300 kan. Duit tu ada dalam akaun, okey lah. Dia ada tempoh yang dia bagi kan. Macam saya 2,043, dah hidup lagi entah tidak. Tapi umur masa tidak akan 80. Tadi 5 tahun Boleh buat rayuan. Dia betul biasa. Tapi kalau bukan anak, yang bukan tanggungan kita, kau jalan je lah pergi. Kalau bukan anak kita, dia pergi je lah haji. Bukan anak kita. Kalau bukan anak kita, bukan tanggungan. Kalau bukan tanggungan kita, maka wajib kita pergi haji. Bukan tanggungan kita. Jangan kau sibuk-sibuk nak tolong orang. Kefarduan diri kau tu lepaskan dulu. Ada lebih boleh kasih tak? Apa dia? Kalau ada lebih boleh kasih. Kalau ada lebih lah, itulah shopping apa semua kan. Ada lebih, bagilah. Ni kalau kau duit haji 10,000, tapi 5,000 lagi kau nak spend untuk shopping. Sedangkan budak tu nak pakai duit 3,000, boleh lah bagi. Kau lah dah duit shopping sikit kan. Nisab dah cukup. Yang tadi tu silap Tadi tu. Yang tadi tu silap. Dah 40 kan, 40 ekor kan. Ini maksud dia sini 39 ekor. 39 ekor belum juga nisab. Dia dah keluarkan zakat dulu seekor, jadi 38. Kali dia takdirkan lahir 2 ekor, cukup 40. Cukup setahun, dia tak mau bayar. Dia kata dia dah keluarkan dulu. Lepas tu tak dikira. Sebab masa dia keluar tu tak cukup nisab. Sepatutnya dia tunggu dulu. Sepatutnya dia tunggu dulu. Yang itu dikira sedekah. Yang dah ada 40 tu dikira dah cukup nisab, dah cukup tahun, tetap kena keluar. Yang dia dah bayar dulu tak dikira zakat. Dia tu kira sedekah. Dia jenekel. Dia sedekah.
Dia tahu tu sedekah, tak cukup nisab. Tak cukup nisab maknanya tak wajib zakat. Kan? Kambing 39 ekor. Dia keluarkan seekor. Sedekah lah sebab tak cukup nisab. Sepatutnya 40. Dia gatal nak keluarkan dulu. Sekali bila dah cukup nisab, dah cukup setahun, dia tak nak bayar zakat lah. Dia kata dulu dah bayar. Itu cendekel. Tapi bila dah cukup nisab, walaupun tak cukup setahun, boleh dikira zakat. Inilah dalil daripada Abbas tadi. Dalil daripada Abbas tadi, dia kata dia dah cukup nisab, dia tanya tapi belum cukup haul. Dia tanya Rasulullah macam mana? Rasulullah kata tak apa. Itu masuk rukhsah dia tadi. Dah cukup nisab tapi belum cukup haul, belum cukup setahun. Dia dah keluarkan dulu. Abbas radhiyallahu anhu. Dia tanya Rasulullah macam mana ni? Rasulullah kata tak apa. Ada sama-sama kita tangguh dengan kafaratul majlis dan suratul As. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wa la fis samaa'i. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi. Alhamdulillah.